Okay geng, video ni bersifat podcast, tak payah tonton, dengar je. Korang boleh dengar sambil-sambil buat kerja. So, pada video lepas aku kongsikan tentang kerja dekat kilang. Kilang micro komponen di mana komponen yang dibuat tu adalah kecil-kecil dan jumlah dia pieces dia memang banyak gila sekali buat. Bila aku masuk kerja dekat situ, aku dibagi satu kerja di mana kerja tu dipanggil barrel dan bahagian aku duduk tu dipanggil barrel section. Barrel section ni macam mana guys? Okay, dia lebih kurang macam sebagai contoh. Okay, kilang aku buat ni besi macam ni, besi bentuk vape ni kan. Dia lebih kurang bentuk besi ni macam ni. Tapi tak adalah besar macam ni, dia mesti kecil-kecil. Kerja aku adalah untuk bersihkan lebihan-lebihan besi. Sebagai contoh, ini kan ada kesan potong. Kesan potong tu biasanya ada ketidaksempurnaan dekat situ, macam terlebih-lebih potong sikit tu kan. Halus-halus je. Kerja aku kena bersihkan benda tu. Dan untuk bersihkan tu, aku tak buat macam ni, gosok sampai hilang. Tak, bukan itu kerja aku. Dia komponennya banyak kan, beribu ratus ribu terima setiap hari. Jadi ambil benda tu, masuk ke dalam satu mesin dan masukkan benda yang dipanggil media. Media ni dia macam pasir-pasir. Dan pasir tu ada banyak jenis. Ada yang bulat-bulat macam dedak ayam, macam jagung pun ada besar. Besar macam apa? Besar biji mata memang tak ada. Tapi besar jari kelengking ni adalah bulat gini. Dan ada sehalus-halus macam pasir kat pantai. Dan setiap pasir-pasir tu, setiap media-media tu memberikan peranan yang berbeza. Ada yang menghakis, ada yang kerjanya mengilatkan, macam-macam. Jadi bila produk tu dah sampai ke kawasan aku, ke section aku perlu masukkan ke dalam satu mesin. Mesin tu kita akan masukkan sabun. Sabun dia lah, bukan sembarang sabun masuk, bukan suka-suka sabun mandi ke sabun shampoo ke, tak. Dia ada sabun dia. Dan aku akan masukkan, depends, kalau barang tu kita tak nak karat, kita akan masukkan ARW10, cecair warna hijau tu yang mengelakkan produk metal ni cepat karat. Ataupun ada setengah barang tu, kalau memang barang yang tak karat, tak perlu masuk ARW10 tu, masuk ke dalam satu mesin. Lepas tu masukkan pasir tu, tak kira lah pasir apa, tengok, bergantung kepada keperluan. Okay, kita masuk dan mesin tu kita tekan on, dia akan pusing. Sup. Memang dia pusing laju gila. Memang laju gila. Dia akan macam apa letak barang, letak pasir. Dia macam bergumpal-gumpal dengan sabun dengan pasir tu. Dan membuatkan benda tu akan jadi lebih flawless daripada asal. Kalau ada lebihan besi tu, dia akan bersihkan. Jadi tepi-tepi dia, sisi-sisi kesan potongan tu nampak lebih bersih, lebih flawless. Itu yang aku kena buat dekat setiap produk tu. Itu untuk bersihkan. Ada sekadar nak kilatkan. Kalau nak kilatkan pun ada pasir dia. Dan sometimes nak kilatkan pun tak perlu pasir tu. Just masuk sabun, masuk anti karat, masuk mesin tu pusing 10 minit, 15 minit. Lepas tu keluarkan, kita bersihkan. Time bersihkan tu lah, memang kalau lepak dekat luar, aku je kena bahan. Pakai ayak tau, benda yang berjaring. Barang tu dah siap bercampur dengan pasir, letak kat dalam tu. Lepas tu kita ayak gini. Aku tak tahulah, mungkin ada di antara korang yang pernah kerja kilang tu. Macam tu lah lebih kurang kerjanya. Ayak sampai pasir dia bersih. Dah bersih tu celup dekat minyak. Ada minyak-minyak dia lah yang untuk bersihkan dia, untuk elakkan dia karat. Dah masuk tu sidai. Sidai tu dia letak je lah dalam bakul biasa tu yang boleh nitis air, kita panggil toast. Letak sampai minyak-minyak dia tu menitis sampai, bukan sampai kering lah, sampai habis. Selepas buat benda tu akan berada dekat section tunggu tau. Waiting section untuk ke arah mesin yang kita panggil washer. Dia macam mesin basuh, tapi kita orang panggil bukan washing machine lah, kita panggil washer je. Mesin washer, mesin pencuci. Mesin tu memang gedabak besar nak mati. Dan dia ada setting-settingnya di mana korang nak keringkan produk, korang kena gunakan mesin tu. Dan setting-settingnya dah siap preset semua, dah setting. Produk A pakai ni, produk B tekan ni, produk C tekan ni. Dan waktu pengeringan tu ada yang 10 minit, ada yang 5 minit, ada yang sampai setengah jam. Dia akan basuh balik produk tu. Dia letak dalam satu barrel tu kan. Aku tak tahu nak panggil apa. Benda dia macam ni tau. Boleh letak sebelah, angkat, letak dalam mesin tu. Dan dia akan pusing. Dia tak pusing laju macam tadi tu, proses barrel yang pertama tu, dia laju tau. Yang ni tak laju, dia pusing slow je gini. Mesin tu tutup, korang tekan on, nanti dia akan gunakan minyak, special minyak dia untuk mencuci benda tu. Masuk, nanti dia pusing. Minyak tu memang sangat panas dan mesin tu memang sangat-sangat panas. Kalau kerja malam aku duduk kat mesin tu sedap, sejuk-sejuk. Dia pusing. Lepas tu nanti dia akan keluarkan semula air tu, minyak tu dah keluar. Nanti dia akan pusing lagi sekali dengan haba yang tinggi untuk pastikan produk tu keluar dalam keadaan dah kering. Memang kadang-kadang sakit kepala nunggu mesin tu dia punya lama tu. Aduh.
Kalau aku cakap setengah jam, tak lama. Korang rasa macam tak ada lah lama sangat. Dah kalau buat 10 kali, 20 kali, korang tak rasa tak lama setengah jam. Dah lah tak boleh masuk semua, masuk sikit-sikit. Dua paket. Lepas tu keluar 2 paket. Kau gila kau kalau dah setengah jam. Berapa lama nak siap? Memang lama gila. Dan boringnya dekat mesin tu, siapa yang kena jaga mesin tu, boringnya pasal apa? Nunggu. Lepak geng, memang ngantuk. Dah lah, nunggu. Ngantuk. Kalau ngantuk korang tidur, tak ada orang kacau tak apa. Ini tengah-tengah tidur bos lalu. Tak kena maki dekat situ dibuatnya. Jadi selepas dia basuh dan proses pengeringan tu, aku akan keluarkan dan masukkan dalam plastik dan kita packing lah. Petap, sambung kan. Sambung dia punya plastik tu pakai mesin apa pelekat tu, aku tak tahu namanya apa sampai sekarang. Dah lekat, okey. Letak, kita tampal label produk A, B, C ada 100,000 pieces. Lepas tu nombor tarikh production dia dikeluarkan pada tarikh bila, siap pada bila, kena tulis balik lah kan. Dia punya label tampal dan siap lah. Itulah kerja yang aku kena buat hari-hari waktu aku kerja dekat kilang tu. Dan korang tahu tak, korang nampak gemuk kan. Dulu aku kerja dekat kilang tu, badan aku agak-agak gembal-gembal sikit je lah. Tapi disebabkan kerja tu sebenarnya dipandang antara kerja paling berat dekat dalam kilang tu. Waktu tu aku memang fit lah. Badan aku tegap. Aku tak gemuk, kurus gini apa semua kan. Pipi aku tak ada gempal macam ni. Aku memang fit sangat time tu sebab kerja tu sangat-sangat berat. Dan berat dia memang makan pinggang. Memang penat gila guys. Korang tahan sebulan je, seksa dia sebulan je. Lepas sebulan korang dah immune badan tu dah memang power. Skill dah ada, korang kurang penat daripada mula-mula masuk. Dah tak penat macam dulu lah. Bila aku dapat kat situ, member-member aku ni yang tak buat kerja tu, dia ketawakan aku pasal mampus kau buat kerja kat situ. Berpeluh-peluh kau, berlending kau. Memang penat gila. Sebab apa tadi korang ingat tak aku ada cakap tentang media, pasir yang kita gunakan untuk membersihkan produk tu. Pasir tu guys, kalau yang besar-besar gini, satu baldi kau angkat boleh lah. Benda tu ringan. Tapi ada satu pasir ni, dia punya halus macam pasir dekat pantai tau. Halus gila. Kalau korang sahut pakai tangan, memang korang pegang gini je kan, memang dah rasa berat. Sebab benda tu terlalu halus dan terlalu mampat. Dengan air lagi. Untuk angkat satu baldi tu kan, satu besen tu, memang berat gila. Angkat gini. Satu sesi aku buat 1, 2, 4 kali. Ada 4 bekas yang aku kena isi pasir tu. Dan aku kena tuang produk tu. Dan satu hari buat 8-10 kali. Benda tu berat guys. Itu baru masuk kan. Lepas tu nak kena keluarkan lagi. Memang sangat-sangat berat. Badan aku memang fit. Dan aku buat kerja tanpa pakai baju, pakai seluar jeans, pakai kasut legend, kasut boot yang panjang tu. Dan kerjanya waktu tu diberi kelonggaran lah. Kerja ni kita kena pakai uniform guys. Tapi disebab kelonggaran yang dibagi oleh pihak atasan ni, okey, tak payah pakai uniform, pakai je baju biasa, t-shirt biasa. Jadi kalau kotor ke apa, basah ke, baju-baju uniform kita tak kotor lah, tak berpeluh, tak kena basah ke apa. Dan dia faham sebab kerja kita tu sangat berat dan peluh banyak. Tak apalah. Tapi aku langgar je. Aku dengan member aku buat kerja tanpa pakai baju. Asal nak start kerja je, tak payah pakai baju. Bila dah habis tu, kita tengah tunggu mesin tu pusing. Waktu tu aku akan rehat dekat meja aku, siapkan label untuk produk tu, baru pakai baju balik. Sebab kat situ aircon, dekat meja tu ada aircon, memang sejuk. Tapi tempat proses tu aircon kuat, tapi kerja kau banyak juga berat, still panas dan berpeluh. Jadi itulah kerja yang aku buat waktu aku kerja dekat kilang Jepun dulu. Dan kilang tu pun sekarang dah ke laut, entah ke mana. Mungkin dia ada tapi dia tukar nama ke macam mana, dah tak ada, tak tahulah macam mana. Dan bagi aku itu antara kerja-kerja yang pernah aku buat dan kerja yang best. Dia nampak penat tapi dia very enjoyable. Memang sangat enjoy kerjanya. Korang pernah tak terlibat dengan kerja-kerja yang berkait dengan barrel, membersihkan produk, lebihan potongan produk ni ke apa ke yang serupa macam tu? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.